Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua student saya. Selamat sejahtera. Okey, hari ni Cikgu Niza nak share video cikgu mengajar. Sebab rasanya bila PKP ni kan, semua kita kena patuh, duduk rumah dan diam. Tapi saya rasa rindu sangat nak touch student saya berdepan macam ni maksudnya. Dapat mengajar you all live depan mata. So ini je lah yang termampu cikgu buat. Okay, so saya harap panjang-panjangkan video ni kepada rakan-rakan sekelas ataupun yang mungkin sama nak mengikuti lesson. Okay, so cikgu rasa kita dah settle. Okay, bab 3 masa kita di sekolah. Alright, so hari ni cikgu nak continue dengan bab 4. Bab 4 ni adalah bab yang berkait rapat dengan isu semasa sekarang ini yang menyebabkan kita terpaksa melalui apa yang kita lalui sekarang iaitu PKP. Tak pernah seumur hidup cikgu kita berhadapan dengan situasi yang sebeginilah. Okay, so cikgu harap semuanya dapat patuh kepada arahan yang pihak kerajaan keluarkan. Okay, PKP tu duduk rumah dan diam. Okay, kena faham kenapa perlu duduk rumah. Okay, kena faham kenapa perlu duduk rumah sebab kita ni nak memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ni. Sebab kita tak tahu dengan siapa kita jumpa kat luar, kita tak tahu kadang-kadang orang yang dijangkiti virus COVID-19 ni pun dia pun tak tahu dia dijangkiti. So nanti bila kita duduk keluar melakukan apa orang kata close contact, dia akan memberi risiko pada kita. Lepas tu kita pun tak tahu kita dijangkiti, kita bawa pula virus tu pergi jumpa orang lain pula. Okay, so topik hari ni berkait rapat iaitu topik kesihatan manusia. Okay, so cikgu akan share screen, okay, PowerPoint. Okay, saya nak kamu rujuk. Rujuk juga buku teks sepanjang lesson cikgu ni, rujuk juga buku teks, okay, supaya kita dapat belajar two-way communication. Okay. It's not two-way communication. Cikgu nak ajak kamu Zoom, tak semua ada Zoom. Okay, dapat belajar dua hal lah. Dengar cikgu cakap, dengan dalam itu kamu rujuk juga you punya buku. Okay, sekejap Okay. Kita share slideshow. Okay. So semua boleh nampak Okay, cikgu ada dekat atas tu. Bolehlah macam saya, bayangkan saya dekat depan makmal kelas. Okay. Alright. Okay, so topik kita hari ni adalah kesihatan manusia. Kredit kepada cikgu yang buat slideshow ni iaitu Cikgu Nurhana Adnan daripada Sekolah MBS Klang. Semoga cikgu dilimpahi seribu rahmat. Terima kasih cikgu. Kita sama-sama boleh guna. Okay, so tengok kesihatan manusia. Ini topik yang saya rasa memang sangat rapat dengan apa situasi sekarang. So mudah kamu nak faham, okay? Dan juga kamu boleh apply dalam kehidupan seharian macam sekarang ni, apa yang kita perlu buat. Okay, so kesihatan manusia. So kita terbagi kepada dua. Okay, kita nak bincang hari ni tentang penyakit-penyakit. Okay, semua orang tahu penyakit dan semua orang takut sakit. Kan? Semua orang tahu penyakit dan semua orang takut sakit. So jangan cari penyakit. Okay, alright. So, ada dua terms tentang penyakit iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okay, so saya rasa semua orang clear dah. Dah ada idea. Apa itu penyakit berjangkit dan apa itu penyakit tidak berjangkit. Cuma mungkin jenis-jenis itu kadang-kadang kamu tersilap. Tak apa, prior knowledge sudah ada. Okay, penyakit berjangkit adalah penyakit yang kita boleh pindahkan pada orang lain. Itu maksudnya penyakit berjangkit. Dia boleh menjangkiti orang lain dengan faktor-faktor tertentulah kita akan tengok lepas ni. Manakala penyakit tidak berjangkit pula, penyakit yang, tengok dekat skrin cikgu, penyakit yang tidak boleh dipindahkan dari seorang pesakit kepada pesakit lain. Maksudnya kalau orang tu ada penyakit tu tak boleh pindah dekat kita. Dengan cara kita duduk kat sebelah ke, dengan cara kita sentuh dia ke, tak boleh berjangkit. Okey, itu maksudnya penyakit tidak berjangkit. Okey, contohnya, penyakit berjangkit ni contohnya, please Ayan. Okey, penyakit berjangkit ni contohnya denggi, demam denggi kan. Itu sebab demam denggi dia boleh berjangkit kalau ada satu-satu kawasan tu ada rekod orang yang kena denggi.
Kamu tengok, selalunya lepas tu Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan dia akan fogging. Dia akan datang spray tempat tu. Itu maksudnya ada kes denggi lah tu. Okey, sebab virus tu ataupun penyakit demam denggi itu boleh menjangkiti orang lain jika nyamuk tu gigit orang yang kena denggi. Okey, lepas tu nyamuk tu pergi gigit orang lain pula. Kat situ datangnya berjangkit. Okay, faham Okey, malaria ataupun yang paling mudah sekarang yang kita alami sekarang ni worldwide. Okey, alami adalah COVID-19. Okey, so berjangkit dari seorang ke seorang, dari seorang ke seorang, dari seorang ke seorang. Sekarang ni ikut statistik, okey, berapa ratus ribu dah, okey, manusia dijangkiti, okey, dan berapa ratus ribu kematian seluruh dunia. Ya Allah, ya Tuhan itu. Okey, di Malaysia saja pun jangkitan sudah 3,000 lebih. Tengok, itulah maksudnya berjangkit, daripada seorang jadi dua, daripada dua jadi 20, 20 jadi 200, 200 jadi 2,000. Sekarang dah 3,000 lebih. Itu maksudnya berjangkit. Okey, selesema pun boleh berjangkit. Itu sebab kadang-kadang orang yang ada selesema, kalau boleh kita suruh dia pakai mask kan, sebab dia tak nak menjangkiti orang lain. Itu batuk kering. Okey, itu penyakit berjangkit. Ada banyak lagi tahu penyakit berjangkit lain. Okey, so assignment, tolong senaraikan penyakit berjangkit, senaraikan senarai penyakit berjangkit. Cikgu nak sekurang-kurangnya kamu bagi saya lagi 5 lagi. 5 lagi tulis dalam buku selain daripada yang dalam slide cikgu tunjuk. Okey? Alright. Dan penyakit tidak berjangkit ni contohnya darah tinggi. Tak adalah tiba-tiba orang A ada darah tinggi. Tiba-tiba orang B duduk sebelah, orang B pun tiba-tiba kena sakit darah tinggi. Tak boleh. Okey, sebab darah tinggi ni adalah penyakit gaya pemakanan, gaya hidup. So dia bukan penyakit berjangkit. Kencing manis, kanser dan sebagainya. Okey, itu adalah penyakit yang disebabkan faktor-faktor lain. Okey. Alright, next screen. Okey, bagaimana penyakit tu boleh berjangkit? Macam mana boleh berjangkit? Cikgu Noair. Okey, bagaimana penyakit boleh berjangkit? Ada banyak cara. Anak cikgu join. Okey, ada banyak cara penyakit boleh berjangkit. Okey, pertama, melalui sentuhan. Okey, melalui sentuhan. Contohnya, kamu sentuh, okey, orang yang mempunyai penyakit yang boleh berjangkit tu. Okey, contohnya, penyakit-penyakit kulit yang lebih kepada sentuhan ni. Penyakit-penyakit jangkitan daripada kulit. Contoh, panau. Okey, kurap. Kalau kamu sentuh orang yang ada kurap, okey, ataupun haiwan yang ada kurap, dia boleh berjangkit pada kamu melalui sentuhan. Touch, pegang. Okey, itu maksudnya jangkitan melalui sentuhan. Okey, jangkitan oleh bawaan air. Bawaan air ni maksudnya air bawa. Okey, air bawa kuman tu. Air bawa kuman tu. Contohnya, nanti kita tengok lepas ni. Okey, lepas ni kita tengok. Bawaan udara, bawaan air ni tadi sebelum cikgu lupa, maksudnya titisan, water droplets. Okey, water droplets ataupun air yang mengalir. Alright. So bawaan udara, ini yang kita kata airborne. Okey, airborne. Contohnya selesema. Selesema is airborne. Maknanya kamu bersin. Hacum. Kamu punya titisan, kamu tak perasan bila kamu bersin tu kamu bawa sekali titisan air, okey, yang terbang ke udara. Kalau ikut kajian dia boleh reach sampai 3 meter kalau bersin yang hacum punyalah kuat tu. Lepas tu tak tutup mulut. That's why etika bersin kena tutup mulut. Jangan pandang benda tu. Ini hacum, lepas tu gelak ramai-ramai. Sekarang tak boleh buat macam tu. Okey, kena jaga kesihatan. Okey, bersin tutup mulut. Sebab kita punya kuman tu boleh dibawa oleh udara melalui titisan kita punya air hingus tadi tu. Bawa pergi ke udara, orang lain boleh dapat. Okey, boleh berjangkit. Dan juga yang keempat tu, kamu tengok melalui vektor. Vektor ni maksudnya ada ejen yang bawa. Selalunya vektor ni adalah selalunya haiwan lah. Okey, contohnya tikus, nyamuk, dia ada haiwan yang carry patogen tersebut. Okay, so next. Okay, bagaimana penyakit bawaan udara boleh berjangkit pada orang lain? Okay, tengok tu. Ni tadi cikgu dah explain sikit Okay, melalui titisan. Okay, percikan air liur di udara semasa bercakap, batuk, bersin, menguap dan bernafas. Okay, akan berpindah kepada orang yang terdekat. Okay, itu sebab kalau kamu, even sebelum COVID-19 ni pun, kalau kita ada selesema, batuk, seeloknya kita pakai penutup mulut.
Tapi kesedaran orang kita ni mungkin tidak begitu tinggi lah. Okey, sebab kita anggap benda tu biasa. Okey, kita anggap benda tu biasa dan kita ambil mudah benda tu. Okey, kita ambil mudah benda tu. Sekejap Okey, kita sekejap. Okey, kita ambil mudah benda tu. So jadi kita tak adalah mengamalkan etika-etika batuk dan bersin yang betul. Okey, nampak tu. Mudah sekali berjangkit pada orang lain. Okey. Okey, sekejap ada gangguan sikit. Okay, sorry gangguan sikit. Okay, so contohnya percikan air liur, okay, udara. Tadi bila kita tak mengamalkan etika bersin. Tu sebab lepas-lepas ni walaupun katakan kita nanti habis dah tempoh PKP, kita dah boleh bebas. Kalau ada siapa sakit batuk ke, selesema ke, pakai penutup mulut. Okay, sebab kenapa? Zoom ni dia tak boleh pause. Okay, alright. Okay, so next. Jangkitan melalui, okay, tengok tu. Jangkitan melalui habuk. Okay, bakteria atau habuk pula. Okay, betul lah habuk. Okay, jangkitan melalui habuk, bakteria atau virus yang berada dalam air liur atau lendir hidung yang telah kering pada apa-apa permukaan. Bila kering, spora itu akan berterbangan. Ini yang kita kata airborne. Tadi bahasa yang orang biasa dengar sekarang ni airborne. Okay, alright. So airborne, kejap Okay. So apa ni? Sorry ada gangguan. Okay, so bila contohnya macam sekarang ni kes COVID-19 ni kan, bila kuman tu melekat, okay, bila kuman tu melekat pada sesuatu permukaan, okay, sebenarnya dia belum mati lagi. Dia belum mati lagi. Katakanlah kamu batuk, kamu bersin pada besi dekat tangga. Okay, besi dekat tangga. Habis lepas tu kamu pun pegang. Katakanlah orang tu batuk 2-3 jam yang sebelum ni. Benda tu belum mati lagi. So kamu pun pegang. Sebab bakteria tu sekarang ni dia dah tukar dalam bentuk spora. So dia masih lagi hidup. So kamu pun pegang hidung kamu, benda tu pun boleh berjangkit. Okay, itu maksudnya. Alright, next. Okay, bagaimana nak cegah daripada merebak? Okay, pakai penutup hidung. Okay, bila selesema dan batuk. Ini pun sebenarnya even after COVID-19 ni pun bila kamu ada selesema, contohnya selesema biasa, batuk biasa, pakai. Okay, tutup mulut bila kamu batuk. Okay, tidak meludah merata-rata. Okay, jangan pergi tempat yang sesak. So waktu-waktu lah virus-virus sekarang ni, jangan pergi tempat-tempat yang ramai orang. Okay. Dan rumah cukup cahaya masuk untuk sinaran ultra ungu. Okay, ini pun buka rumah ni biar cahaya matahari masuk. Sebab dalam cahaya matahari ni ada UV. UV ni sebenarnya dia membantu untuk membunuh kuman. Okay, contoh-contoh penyakit tengok situ, coronavirus. Coronavirus ni sebenarnya ada banyak strain. Nama asas bentuknya tu adalah coronavirus. Tapi dia ada macam-macam jenis. Dia ada MERS, okay? Dia ada SARS, okay? COVID-19 yang baru ni, okay, novel coronavirus. Novel coronavirus tu maksudnya coronavirus daripada jenis yang baru yang tak pernah jumpa sebelum ni. So, saintis letak nama untuk dia, COVID-19. H1N1 pula dia bukan bawah kumpulan coronavirus, dia bawah kumpulan influenza. Okay, virus. Okay. Next, so tadi tu bawaan titisan dan juga udara. Okay, so kita tengok sekarang ni penyakit bawaan air pula. Macam mana penyakit bawaan air boleh menjangkiti atau menyebarkan penyakit-penyakit berjangkit. Contohnya ada pada tempat yang sistem saliran dia tak bagus lah. Okay, ataupun paling senang kawasan-kawasan yang mengalami banjir. Itu sebab banjir ni sebenarnya boleh mencetus penyakit bawaan air.
Okey, contoh kawasan yang tak ada tandas yang elok. Orang buang air kecil merata-rata. Ini contohnya kampung-kampung, tapi sekarang kampung semua dah moden, semua dah ada lah. Sekarang ni usah katalah Malaysia is very good sanitary. Kalau walaupun kampung semuanya dah ada proper. Okey, ini maksud saya ni kalau mungkin setengah tempat di luar negara, kawasan kampungnya memang ada lagi yang masih ketinggalan. Mungkin mereka pun tak ada sistem perparitan yang betul, buang air merata-rata, itu meningkatkan risiko. Tapi kalau kat Malaysia ni saya rasa Malaysia dah cukup moden, alhamdulillah. Okey. Tapi benda ni boleh jadi bila banjir berlaku. Itu sebab bila banjir mudah kena penyakit bawaan air ni. Contohnya paling senang taun. Taun ni yang cerit-berit tu kan. Okey. So najis tu ada patogen. Nanti kita tengok apa itu patogen kemudian mengalir dalam air sungai. Bila banjir kan, air dah penuh, so orang punya, even you punya rumah ada tandas pun, you punya rumah ada tandas pun, tapi benda tu akan naik kan, keluar kan, punya sistem pembentungan dekat belakang tu. So ada najis dalam tu, najis tu ada patogen. Apa dia patogen? Tengok kat sini. Okay. Patogen adalah bakteria atau virus yang bahaya yang bawa penyakit tersebut. Itu patogen. Vektor tadi, ramai students bila dia menjawab soalan, dia keliru antara vektor dengan patogen. Okay. Vektor ni haiwan yang bawa patogen tu. Itu maksudnya. Patogen tu boleh ada dalam bentuk virus, boleh ada dalam bentuk bakteria. Virus dengan bakteria tak sama Okey, virus dengan bakteria tak sama. Nanti kita akan belajar lepas ni. Okey, so ingat, vektor adalah haiwan yang bawa. Okey, manakala patogen adalah virus dan kuman. Maknanya vektor ni pembawa. Okey, bagaimana patogen itu dibawa? Tidak semestinya lah di haiwan, tapi paling senang saya bagi contoh haiwan. Okey, contohnya minum air yang tidak ditapis atau yang tidak dimasak sempurna. Okey. Bagaimana nak cegah? Okey, masukkan klorin tu sebab kalau dalam kolam renang dia ada klorin. Okey, sebab klorin tu bunuh bakteria. Okey, tandas yang sempurna. Saya rasa semua orang ada kan tandas yang sempurna. Didihkan air sebelum minum untuk bunuh bakteria. Gunakan penapis air. Itulah lemak dia siap letak lama tak apalah apa-apa je nama pun jadi dia penapis air lah. Okey, selalu cuci tangan dengan air sabun. Okey, lepas ni selepas jadi tempoh PKP ni, saya nak please slow down the volume. Okey, so saya nak kamu semua amalkan habit cuci tangan dengan air sabun ni dengan kerap. Okey, kalau keluar tak ada air sabun, boleh basuh dengan sanitizer. Okey, bersihkan permukaan rumah ke apa, sentiasa bersih lap. Okey, contoh penyakit kolera. Okey, taun. Okey, demam kepialu. Okey. So, bagaimana pula jika penyakit itu berjangkit melalui sentuhan? Ini tadi awal-awal saya cakap tadi. Sentuhan contohnya penyakit kulit. Yang paling senang penyakit kulit lah. Sebab sentuhan memang kulit lah kan. Okey, semasa hubungan seks. Okey, pindahkan cecair semen ke dalam faraj. Okey, perpindahan darah. Okey, perpindahan darah yang berpenyakit. That's why untuk orang yang untuk orang yang dia menderma darah, darahnya bukan senang-senang saja terus bagi pada orang lain. Okey, pihak hospital dia akan buat penapisan, dia akan buat lagi screening, tengok apa penyakit berjangkit yang ada. Kalau ada, dia tak boleh lepaskan darah tu. Okey, so kalau sentuhan ni tengok panau. Okey, kalau itu sebab jangan berkongsi-kongsi baju dengan kawan-kawan. Kalau kawan tu ada panau, dia boleh berjangkit kat kamu. Ini tadi saya kata kurap. Okey, kudis. Kudis ni ada banyak jenis ni. Kudis buta. Okey, dia boleh berjangkit kurap, panau, syphilis, gonorrhea. Okey, syphilis and gonorrhea ni adalah penyakit STD. Okey, sexual transmitted diseases. Penyakit yang disebarkan melalui hubungan seks lah, sentuhan. HIV dan juga AIDS ni. Okey, right. So, ini penyakit berjangkit melalui sentuhan. Okey, ini tadi vektor. Okey, apa itu vektor? Okay, patogen tadi, okay, kita tengok dalam ni sekali, haiwan yang tolong pindahkan patogen, bakteria ataupun virus kepada perumah yang baru. Okay, itu maksudnya vektor. Okay, ada penyakit tak perlu vektor untuk merebak. Ada penyakit dia tak perlukan vektor tadi. Okay, dia boleh merebak sendiri. Nampak tu. Tapi ada setengah penyakit perlukan perantara. Okay, untuk dipindah. Okay, haiwan yang lain yang menjadi orang tengah. Okey, ini haiwan orang tengah yang tak elok dah ni. Okey, dia dipanggil vektor. Contohnya lipas. Itu sebab rumah tak boleh ada banyak lipas. Sebab lipas ni dia membawa patogen. Patogen tu bakteria atau virus lah. Okey, lalat. Itu sebab kalau kamu makan makanan yang dihinggapi lalat, boleh jadi penyakit. Okey, kamu boleh kena keracunan makanan kan. Tikus. Tikus ni leptospirosis. Okey, penyakit, pernah dengar kan? Kencing tikus.
Okey. Yang disebabkan oleh virus leptospirosis. Okey. Ini tengok tikus tadi. Maknanya tikus tadi bawa tu tempat tikus ni kita tak boleh ada lah, rumah kita ada tikus bahaya. Nyamuk Aedes dia akan menyebabkan penyakit denggi lah. Okey. Okey, tengok ni. Lipas, apa nama patogen yang dia bawa? Salmonella typhi. Lalat. Okey. Nyamuk Aedes, virus denggi. Virus Zika. Okey, selain denggi, Zika. Nyamuk Anopheles. Okey. Nyamuk gajah ni, Plasmodium malaria. Okey, tikus tengok bakterianya. Dapatkan virus bakteria Okey, bakteria Leptospira sp. Nama penyakitnya leptospirosis. Nama patogennya bakteria Leptospira. Okey. So nama-nama ni kalau boleh cikgu nak kamu ingatlah sikit-sikit nama-nama yang famous lah. Selalunya soalan dia suka tanya pasal leptospirosis ni. Okey, penyakit kencing tikus ni. Okey, nama ni ingatlah. Bakteria Leptospira, okey, bakteria tikus, okey, mungkin denggi, kamu kena tahu bakterianya apa. Okey, taun, lalat, okey, ataupun Salmonella typhi ni, typhoid. Okey, nama lainnya typhoid. Okey, virus Zika. Okey, Zika ni kalau dia attack ibu mengandung, okey, amin. Okey. Virus Zika ni dia boleh berjangkit. Okey, dia boleh berjangkit pada orang-orang yang mengandung, dia akan menyebabkan nanti baby tu mengalami gangguan dari segi pertumbuhan tengkorak kepala. Okey, bahayalah. Okey, so ni ada dalam buku, cikgu nak kamu tengok tengok dan salin. Okey, gejala ni maksudnya tanda-tanda atau simptom. Itu maksudnya gejala. Okey. Malaria, kolera, denggi, Zika, kepialu ni tadi, leptospirosis ni kencing tikus tadi cikgu cakap tadi. Okey. Ni kena tahu. Kadang-kadang bila kita demam, sebenarnya indikator badan kita dijangkiti penyakit selalunya demam. Demam ni adalah apa sebabnya demam Demam ni adalah reaksi normal badan kita, okey, menunjukkan badan kita ni antibody kita sedang melawan jangkitan. Itu sebab kalau kita demam mungkin 2-3 hari demam tak kuat, mungkin jangkitan tu daripada virus, okey, ataupun bakteria yang tidak begitu kuat dalam badan lah. Okey, mungkin sesama, badan kita dah ada antibody, dah boleh lawan sendiri. Okey, tapi katakan demam yang tak elok-elok ni, doktor akan ambil darah. Okey, doktor kena ambil darah, dia akan tengok apa kuman yang ada dalam darah. Kuman ni sebenarnya bahasa yang mudah orang biasa faham. Kamu tahu kuman je kita kuman kan. Kuman ni tengoklah sama ada dia bakteria ataupun sama ada dia virus. Okey, kuman atau virus. Alright. So doktor akan tengok daripada kamu punya ujian darah tu. Apa jenis? Okay, so demam, kalau demam lama cepat-cepat pergi jumpa doktor. Kita tak nak virus-virus yang pelik-pelik lah menjangkiti kita. Okay, so ni dia punya tanda-tanda, boleh baca Right. Okay, next. Dalam buku ada dalam buku tak ada. Okay, so bagaimana ni menyakiti, kita akan pergi ke next lesson. So hari ni, okay, objektif saya, kamu tahu apa jenis-jenis penyakit berjangkit, penyakit tak berjangkit. Okay, apa itu vektor, okay, apa itu patogen, apa beza vektor, apa itu patogen, dan mungkin kamu boleh tahu sedikit 2-3 contoh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jangkitan bakteria ataupun virus tertentu. At least kena tahu sikit-sikit. Okay? Alright. So nanti cikgu akan forward latihan-latihan dan video-video lain akan menyusul selepas ini. Okay? Tengok juga PowerPoint yang saya share. Okay? PowerPoint yang saya bagi. Belajar sama-sama guna dalam buku. Okay? Alright. Masuk. Okay? So saya harap semua dapat revise. Okay? Dan bagi feedback pada saya. Okay, kejap saya stop share. Okay, so semoga masa PKP anda ni terisi. Okay, masa PKP anda ni terisi, sekurang-kurangnya dapatlah belajar dengan saya umpama live di depan mata. InsyaAllah cikgu akan share lagi video lain Okay, so stay safe at home, duduk rumah, jangan keluar Jangan keluar, putuskan rantaian COVID ni bersama-sama. Jangan degil sebab saya pasti kalau kamu nampaklah virus COVID ni, kamu nak keluar pintu bilik pun kamu takut. Sebab virus ni merata ada. Okay, so kena hati-hati. Okay, so sampaikan salam saya kepada parents masing-masing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih.